Allah, mengadu kat engkau. Ya Allah, aku susah. Ya Allah, aku mengadu kat engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah, mengadu kat engkau. Kata Imam Al-Ali Zainal Abidin, dengan kedua mata aku ini, Aku lihat semua ahli keluarga aku dibunuh, aku kehilangan orang yang aku sayang. Jadi waktu malam kita menangis pada Allah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Nangis pada Allah. Untuk itu tuan-puan sekalian, bagi masa doa untuk umat, doa untuk orang lain, doa untuk manusia dapat hidayah, dapat kebaikan. Doa orang-orang yang jauh pada Allah, untuk dekat pada Allah. Orang yang belum kenal Tuhan dapat kenal Tuhan. Orang yang dalam keadaan kesusahan, doa, ya Allah bantu dia, mudahkan urusan hidup dia. Kita rasa kesusahan orang lain tu sebagai kesusahan kita, minta pada Allah. Untuk itu, Masya Allah, hero manja. Doa saya dapat macam Ustaz, Masya Allah, amin. Macam lebih baik macam sahabat, macam sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni manusia yang sangat baik, sangat baik. Mereka berlumba-lumba untuk dapat redha Allah SWT. Berlumba-lumba untuk dapat redha Allah. Malam-malam mereka faz intan, tak payah tunggu malam Ustaz, sekarang pun dah nangis, Masya Allah. Nangis ke Allah, baca Quran, nangis kan. Waktu dulu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi imam subuh. Masa tu tak pakai mic, mana ada mic ni, dekat-dekat pun pakai mic. Yang Sayyidina Umar baca, innama ashku basi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadu sedih dan susah aku hanya pada engkau. Sayyidina Umar jadi imam, dalam sembahyang menangis, dan Hilya 3 saf daripada belakang sahabat kata, aku dengar Sayyidina Umar menangis dalam solat. Kita kena bagi masa banyak untuk menangis pada Allah. Doa, nangis ke Allah. Doa, ya Allah, ni atuk moh, Allah se hota hai, makhluk se nahi hota hai. Ni kawan-kawan masa belajar dulu ni, Masya Allah. Sebut Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa. Selain pada Allah, tak ada kuasa. Selain pada Allah, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh bagi bahaya, tak boleh beri mudarat manfaat. Beri mudarat manfaat hanyalah Allah SWT. Bila kita yakin begini, kita tak takut apa-apa. Kita hanya takut pada Allah. Hanya takut pada siapa? Hanya takut pada Allah. Kita hanya takut pada Allah. Kita terus berjuang hidup, tak takut siapa-siapa. Kita hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu dalam hidup, puji Allah, dekat pada Allah. Waktu malam kita agungkan dia, besarkan dia, yakin pada dia. Dan dalam hidup ni, kita malam-malam Nuzuliana, saya pun menangis nangis pada Allah. Rindu doa pada Allah SWT. Doa malam-malam, nangis pada Allah SWT. Bagi masa waktu solat, bagi masa dalam hidup ni solat. Antara doa boleh baca la ilaha illa anta. Saya selalu bila ujian datang besar-besar, ni antara saya amal dulu kecil-kecil cikgu saya ajar. Pernah sekali dalam nak balik naik bas, tak ada tiket, saya duduk dekat bus stand. Masa tu dekat Lakin Johor Bahru, nak balik kampung kat Muazzam Syah Pahang. Jadi saya duduk dekat bus stand tu, duit tak ada, tiket hilang. Saya duduk termenung, apa nak buat ni. Saya pun pergi dekat luar, surau kat Lakin Johor Bahru, nak minta duit, nak pinjam duit orang. Saya tengok ramai minta sedekah, saya pun tak jadi minta. Saya duduk seorang-seorang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau, tak ada yang berkuasa melainkan kau. Subhanaka inni, maha suci engkau, kuntu minaz zalimin. Nabi SAW bersabda, siapa baca apa yang saudaraku Yunus AS baca, Allah SWT akan keluarkan daripada musibah seperti mana Yunus AS. Nabi Yunus dalam perut ikan gelap, 3 kegelapan, gelap malam, gelap perut ikan. Betul-betul tak tahu nak buat apa. Tapi apa Nabi Yunus kata? La ilaha illa anta. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau, tak ada yang berkuasa melainkan kau. La ilaha illa anta subhanaka inni, maha suci engkau, kuntu minaz zalimin, aku zalim ya Allah, aku berdosa ya Allah. Dia nak dunia ni berubah, kita kena minta ampun pada Allah. Jangan banyak menyalahkan orang lain dan kita menyalahkan diri kita sendiri. Dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiba-tiba apa jadi? Allah takdirkan dan Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Saya pun baca, tiba-tiba ada orang datang. Cikgu, tak kenal siapa. Cikgu tu pernah pernah khusus kepimpinan. Dia pun bagi saya, dia kata ada duit nak balik. Ada cikgu. Mana tiket? Ada. Berapa sekejap lagi? Mana tiket? Sekejap lagi. Awak ada ke tak ada tiket ni? Hilang cikgu. Dia pun belanja saya tiket. Alhamdulillah dapat balik kampung. Allah Maha Kuasa. Dalam kereta dalam bas dah tertidur, penat. Sedih tadi kan. Tak berhenti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Sekali sampai kat sampai dalam bas, lena tidur penat. Tiba saya dengar ada orang gaduh-gaduh, saya bising-bising. Rupanya ada orang turun pergi tandas, tak naik-naik. Sikit perut pula dia. Allah, sikit perut. Tak naik-naik. Jadi orang bising-bising. Saya pun fikir kat mana ni? Saya tengok, dah sampai kampung saya. Saya cepat turun. Bagus juga orang tu sakit perut. Kalau tak, saya terlajak pula sampai Kuantan. Jauh pula nak naik. Duit dah tak ada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Turun dapat sampai rumah. Banyak kali begitu bila susah, selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Tiada yang berkuasa melainkan Kau. Tiada yang boleh beri selesaikan masalah saya melainkan Kau. Tiada yang boleh beri hina dan mulia melainkan Kau. Subhanaka inni, maha suci Engkau, kuntu minaz zalimin. Dia baca-baca, bila baca Allah selesaikan masalah. Ada seorang kawan saya, dia bawa keluar penjara. Saya pernah cerita, dia pening kepala. Dia ikut saya belajar agama sekejap. Dia rindu pada anak keluarga, tapi dia tak boleh jumpa dah. Sebab salah dia juga, tapi dia rindu nak jumpa. Tapi dia tak tahu macam nak mula, kat mana nak mula. Dia tak tahu nak buat apa. Saya suruh dia zikir tu. Dia pun zikir malam pertama. Duduk seorang-seorang, dia baca ulang-ulang kali, beratus kali. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Tiada tujuan hidup kita melainkan untuk Allah. Ya Allah, tiada yang berkuasa melainkan Kau. Tiada yang menjadikan kami melainkan Kau. Subhanaka inni, maha suci Engkau, kuntu minaz zalimin, aku orang zalim. Dibaca-baca apa jadi? Kuntu minaz zalimin. Maka apa jadi? Sekali takdir Allah, rindu anak dia, rindu dia dapat call dia. Dia dapat cakap dengan anak dia buat kali pertama. Setelah dapat keluar penjara sekian lama, dia dapat jumpa anak dia. Segala puji bagi Allah, saya ringkaskan. Dia dapat berjumpa dengan keluarga dia sayang. Allah buka jalan untuk dia. Dia dapat perbaiki apa yang telah disilap. Allah buka jalan. Untuk itu Allah beri rezeki yang tak sangka-sangka. Allah beri rezeki yang tak sangka-sangka. Banyak ujian datang, tapi Allah boleh berkeluarkan kita begitu saja. Kita rasa macam nak mati, macam gunung nak impap. Kita rasa macam musnahlah hidup kita. Wah, ini betul-betul kiamat dah ni. Ini bukan lain dah ni, betul-betul kiamat dah. Terbalik dunia semua sekali, tak boleh buat apa dah. Allah kalau khendaki, Allah nak buat apa saja, dia boleh buat. Dia maha berkuasa. So dunia berjalan dengan lancar kan. Elok, semua macam tak disangka-sangka, datang COVID. Berubah satu dunia, berubah semua. Hilang semua sekali. Habis semua sekali, tak boleh buat apa-apa dah. Kapal terbang pun dah tak terbang kan. Ujian ramai. Saya doakan Allah beri ketabahan dan jumpa rezeki yang lebih baik. Ramai hilang pekerjaan. Yang dunia pelancongan, orang yang melibatkan terbang pergi negara lain, semua stop kan. Apa semua hilang rezeki sekelip mata. Terbang besar-besar, banyak-banyak puluh, semua tak boleh pergi mana dah. Betul-betul berat ujian, betul-betul besar, bukan sikit-sikit rugi. Orang ada 100, mungkin rugi RM10, ada 10 juta, tak boleh buat apa-apa. Hilang semua sekali. Sekelip mata. Allah Maha Kuasa. Dan dengan kehendak Allah, dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat apa saja, apa yang dia kehendaki. Untuk itu, kita dalam hidup yakin dulu kita tak ada, dia adakan kita. Kita tak ada dalam dunia. Kalau dia tak adakan kita, kita tak boleh bercakap, tak boleh mendengar, tak boleh melihat, tak boleh berjalan, tak boleh buat apa-apa. Untuk itu baca la ilaha illa anta. Biasa orang baca masa nak bersalin, wanita-wanita kan, masa bersalin isteri kita, bidadari kita nak bersalin, dia orang selalu baca doa tu, mak-mak kita. Tu ni bukan doa masa mak bersalin je. Dalam hidup setiap hari baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Malam-malam dalam kereta seorang-seorang, banyak rasa diri tak sempurna. Kalau kita rasa diri kita sempurna, sifat iman ni kita takut Allah tak terima kita. Dan sifat iman ni kita nak Allah terima kita. Kita nak Allah terima kita. Iman ini antara harapan dan takut. Harap Allah terima, takut kalau Allah tak terima. Harap Allah terima. Ya Allah, kalau Engkau terima aku, akulah manusia yang paling bertuah dalam dunia ini. Tapi kalau Allah marah, habislah hidup kita. Kalau Allah murka kita, habis hidup kita. Kalau dia sayang kita, kita dapat segala-galanya. Kalau dia tolak kita, kita hilang segala-galanya. Apa semua tak ada erti kalau dia marah kita. Walau kita siapa pun dalam dunia, tapi kalau Tuhan marah kita, kita hilang segala-galanya. Untuk tu, terus buat baik walau apa orang cakap. Teruskan kebaikan walau apa orang cakap. Jangan berhenti buat baik kerana kata-kata orang. Orang tu tak sesumbang RM1 pun, tak pernah suap satu makanan pun dalam perut kita. Kenapa kita nak berhenti buat baik kalau orang cakap kita? Kenapa kita nak buat jadi jahat kerana orang cakap atau buat tak baik pasal kita? Tak. Kita tak hidup untuk orang, kita hidup untuk Allah sayang kita.
Dia tengok dia jaga kita. Malam, pagi, 24 jam, kita atur mata, kelipan mata. Dia bagi kita bernafas, bangun pagi. Dia jadikan bumi untuk kita pijak. Dia keluarkan matahari, hidup kita dengan tenang, cuaca yang baik. Dia datangkan malam, panas, dia datangkan hujan, sejuk. Sejuk, dia datangkan panas, hilangkan, keringkan baju-baju kita. Dia buka mata kita setiap hari. Dia jaga degupan jantung kita. Dia yang jaga kita siang dan malam. Kita tidur lena. Dia jaga degupan jantung. Dia uruskan pernafasan kita. Dia urus kita setiap hari daripada dulu sampai sekarang. Kita mungkin tak kenal dia. Kita mungkin lupa dia. Kita mungkin tak tahu siapa dia. Mungkin kita tak pernah puji dia. Mungkin kita jarang-jarang sujud pada dia. Tapi dia tak pernah lupakan pada kita walaupun satu saat. Walau satu kelipan mata. Allah tak pernah lupakan kita. Walau satu kelipan mata. Dia Allah tak pernah lupakan kita. Dia sangat sayang pada kita. Masa kita bercakap ni, dia tengok kita. Dia tahu isi hati saya. Dia tahu isi hati tuan-puan. Dia melihat kita. Dia mendengar apa yang kita ucapkan. Dia maha berkuasa. Untuk itu dalam hidup tuan-puan, kita selalu puji dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau, maha suci Kau, aku orang yang zalim. Kita kena rasa sayang pada semua orang. Kena tengok orang dengan rasa sayang. Walau berbeza agama, bangsa, rasa sayang. Kalau kita rasa sayang pada orang, tu tanda Allah sayang kita. Tapi kalau kita tengok semua orang, kita nak marah, kita benci, bukan salah orang tu jahat, tapi hati kita yang tak tenang. Nabi SAW manusia yang paling baik. Tapi melihat orang lain, dia rasa sayang. Dia ajak orang buat baik, orang tak dengar dia sayang. Dan orang buat jahat, dia buat baik. Nabi SAW, orang buat buruk, Nabi buat baik. Itu sifat Nabi. Yang akhlak Nabi apa? Nabi sebut, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa akhlak Nabi? Buat baik pada orang buat jahat pada kita. Walau buat baik pada orang buat baik pada kita, itu tanda kita manusia. Tapi buat baik pada orang buat jahat pada kita, itu tanda kita orang beragama. Agama kita belajar tu ada dalam hati kita. Kedua, menghubungkan silaturahim dengan orang memutuskannya. Orang putus kehubungan dengan kita. Keluarga kita putus kehubungan dengan kita. Kita rapat kehubungan. Hari itu, Islam tu dalam hati kita. Ketiga, mendoakan orang-orang yang zalim. Doa untuk orang lain. Ini akhlak. Kenapa ni akhlak Nabi? Sebab tu dunia berubah. Buat baik pada orang buat jahat pada kita. Buat baik pada orang buat jahat pada kita. Buat baik pada orang buat jahat pada kita. Cakap senang kan? Tapi susah. Tapi kena belajar. Buat baik pada orang buat jahat pada kita. Hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Orang putuskan silaturahim, kita rapatkan. Orang cakap buruk tentang kita cakap baik tentang dia. Orang marah kita, kita sayang dia, puji dia. Dan kita mau buat baik pada orang buat jahat. Itu agama ajar. Buat baik pada orang buat baik ni tak payah datang agama pun manusia boleh buat. Buat baik pada orang buat baik. Memang naluri manusia. Orang buat baik mesti dia buat baik. Kan? Tapi kalau buat baik pada orang buat jahat pada kita, itu yang agama ajar. Dia tinggi sikit, melebihi sikit makam insan yang biasa, baru dia berdekat dengan Tuhan, dengan Allah. Kedua, menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Nabi SAW berjalan, orang baling najis. Esok orang tu sakit, Nabi SAW ziarah dia. Ziarah, tanya khabar dia, bagaimana keadaan dia. Itu sifat Nabi SAW. Orang bunuh orang, cakap senang kan? Nak cakap pun takut. Tapi dulu-dulu ada manusia yang hidup mereka tak macam kita ni. Hidup dia untuk Allah sayang. 24 jam hidup dia. Dia tanya apa yang Allah nak daripada saya. Apa yang Allah nak daripada saya. Sekarang hidup kita jadi sempit, susah. Sebab kita asyik tanya apa yang sebelum dapat. Apa sebelum dapat dalam hidup. Apa sebelum dapat. Apa lagi saya nak, apa sebelum dapat. Apa saya nak, apa sebelum dapat. Tapi orang-orang dulu tanya apa yang Allah nak daripada saya. Apa Allah nak daripada saya. Tu malam-malam doa. Ya Allah, tunjuk pada saya apa yang kau ingin daripada saya. Ya Allah, ajar saya apa yang kau ingin daripada saya. Apa yang kau kehendak daripada saya. Apa yang kau nak daripada saya. Ya Allah. Sehingga satu hari, apa yang kita nak dengan apa yang Allah nak tu sama. Sehingga keinginan kita seperti perintah Allah. Sehingga kita bercakap pun kerana Allah. Sehingga kita mendengar pun kerana Tuhan. Sehingga kita berjalan pun kerana Allah. Sehingga apa sahaja kita buat untuk Allah sayang kita. Hari itu, itulah hari yang kita akan bahagia. Walau panas, walau hujan. Walau sejuk, walau panas, walau kaya, walau miskin. Sihat ataupun sakit. Walau apa sahaja keadaan yang menimpa kita.
Dia tak buat kita jauh daripada Tuhan, bahkan dia buat kita semakin dekat pada dia. Untuk itu, kita kembali pada Allah SWT. Agungkan dia, besarkan dia, besarkan dia, agungkan dia, besarkan dia, agungkan dia.